Kopi Bosian, Izo Eritasha Jonis Mijol, Miampai Diozu Doit BTTV, Sodop Titi. Menteri Pembangunan Infrastruktur Datuk Peter Anthony hadir memberi keterangan di pejabat SPRM Kota Kinabalu. Menteri Pembangunan Infrastruktur Datuk Peter Anthony berkata, beliau telah mendedahkan setiap maklumat yang diminta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berhubung siasatan projek jalan raya di negeri ini. Beliau menegaskan tiada apa-apa yang perlu disembunyikan memandangkan pemberian projek kerajaan negeri itu dibuat mengikut saluran betul. Katanya kehadirannya di pejabat SPRM selama 6 jam hari ini adalah prosedur biasa untuk membantu siasatan agensi berkenaan. It's a normal punya statement di mana ada rungutan, ada complaint from the public berkaitan dengan beberapa perkara ni, so kita kena panggil untuk pergi statement. That's normal statement. Ya salah. Hari ini adalah melibatkan one of these project from the state project. Tapi project is ikut prosedur semua pun tidak ada masalah pun. Penyelenggaraan jalan? Iya jalan. Dia tidak ada masalah. Semua pun berkaitan dengan undang-undang, mengikut peraturan-peraturan yang kita tetapkan pun tidak ada masalah. So kita complete dia punya statement today. I think should be no problem up to the SPRM to take any for the action for that. Kalau dia panggil kita akan datang. Saya akan datang anytime. I'm not run away. I will face them. Beliau berkata demikian kepada pemberita di pekarangan pejabat SPRM selepas selesai memberikan keterangan. Terdahulu Peter hadir ke pejabat agensi itu pada pukul 10.20 pagi selepas dipanggil untuk memberikan keterangan. Kehadiran beliau ditemani peguamnya Cedric Chu. Beberapa wakil rakyat Parti Warisan Sabah dan ahli parti itu turut hadir memberi sokongan. Antaranya Ahli Parlimen Sepanggar Datuk Muhammad Aziz Jaman, Ahli Dewan Undangan Negeri Karamunting George Hill, Adun Tanjung Kapur, Ben Chong dan Setiausaha Agung Warisan Datuk Loreto Padua Junior. Peter berkata projek yang disiasat adalah berkaitan kegagalan syarikat konsesi lantikan kerajaan terdahulu yang gagal melakukan amanah diberikan dan telah dihidupkan semula oleh kerajaan sekarang. Kerja itu sebenarnya ini kerja lama. Kita faham yang kerja-kerja itu sebenarnya, projek itu sebenarnya dahulu ini diberi kepada konsesi lama. Kita cuma selaraskan balik, bukan projek baru. Kita selaraskan oleh kerana kontraktor yang dilantik lama ini tidak perform. So we refresh dia untuk penambahbaikan itu saja, bukan projek baru pun. Itu. Datuk Peter turut berkata rakyat Sabah akan lebih bersatu selepas ini walaupun terdapat cubaan daripada kerajaan persekutuan untuk menggugat kestabilan politik di negeri ini. Peter yang menyifatkan kehadirannya ke pejabat SPRM hari ini sebagai bermotif politik berkata selaku pemimpin beliau tidak akan berundur daripada tekanan. We as Sabahan, we are strong solid behind our chief minister. Even all the while they try to disturb us, but kita akan tetap bersama dengan pimpinan ketua menteri kita. Tidak ada yang boleh memecahkan kita ni, semua tidak ada. I believe that dia akan menguatkan lagi kedudukan kita di negeri Sabah. Naib Presiden Warisan itu berkata, beliau tidak akan sesekali mengalah, malah akan terus berkhidmat kepada rakyat Sabah dan memperbaiki kelemahan yang berlaku selama ini. Jelas beliau masih banyak yang perlu diselesaikan dalam soal kebajikan rakyat Sabah, terutama projek penyelesaian masalah bekalan air yang tidak pernah terlaksana selama ini. Bagaimanapun katanya tidak apa tindakan yang diambil oleh pihak berkuasa terhadap pemimpin-pemimpin terdahulu yang gagal melaksanakan amanah itu. Banyak projek-projek yang perlu diselesaikan seperti projek air terdahulu. 180 juta air di Jabatan Air sampai sekarang tidak dilaksanakan pun. Menteri yang lama pun tidak ditangkap, tidak dipanggil. Ketua menteri yang lama pun tidak ditangkap-tangkap lagi. So apa kita mau cakap pasal ini? Tapi don't bias lah, be professional. Tapi so far okey lah. Peter berkata kerajaan persekutuan boleh melakukan apa-apa sahaja kepada kerajaan Sabah kerana tidak menyokong kepimpinan mereka.
Sehubungan itu, beliau tidak menolak jika selepas ini beliau sekali lagi dipanggil oleh SPRM atau ada mana-mana pemimpin Sabah lain yang dikenakan tindakan serupa. Pemimpin Persatuan Kadazan Dusun Murut KDM Malaysia mengakui terkejut dengan tindakan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang secara tiba-tiba memanggil Menteri Pembangunan Infrastruktur Datuk Peter Anthony untuk hadir memberi keterangan bagi membantu siasatan. Timbalan Presiden KDM Malaysia Datuk Juil Nuatim berkata, dengan senario politik semasa negara, beliau amat berharap agar tindakan SPRM itu tidak bermotifkan politik untuk memberi tekanan kepada Peter yang juga Presiden KDM Malaysia. Dan kita amat terkejutlah apabila beliau telah dipanggil untuk berhadapan dengan SPRM pada hari ini. Dan sebagai timbalan Presiden amat berasa duka cita lah di atas siasatan ini. Walaupun siasatan ini kita tidak mengetahui apa siasatan yang terperinci, tetapi kami mengharapkan supaya apa yang disiasat ini nanti biarlah siasat secara tulus dan secara orang bilang yang benar-benar menjurus kepada perkara-perkara yang disoal. Kita tidak mau mungkin pemimpin kita ini mungkin disalahgunakan, dibuat secara tekanan supaya beliau ini mungkin, yalah kita tahulah keadaan politik yang ada sekarang ini dan mungkin tekanan itu membawa satu yang tidak baiklah kepada pihak-pihak yang lain. Tetapi kita mengharapkan satu siasatan yang terperinci dan satu siasatan yang tidak menjurus kepada tekanan politik. Sementara itu, Naib Presiden KDM Malaysia Baintin Adun mempersoalkan motif Peter dipanggil ke pejabat SPRM secara tiba-tiba ketika masyarakat KDM masih lagi meraihkan Kaamatan. Beliau berkata senario yang berlaku hari ini juga bertentangan dengan laungan pemimpin di Semenanjung. Kononnya agensi penguatkuasaan tidak digunakan sebagai alat untuk memberi tekanan politik kepada mana-mana pemimpin lain. Dan saya terkejut kerana setahu saya apa yang telah diwar-warkan di Semenanjung, agensi-agensi kerajaan tidak digunakan sebagai alat untuk menekan di dalam politik. Tetapi yang terjadi pada hari ini, kita masih di dalam suasana Kaamatan dan juga Hari Raya. Agensi ini telah membuat seperti ini dan dia seolah-olah satu tindakan dan secara tidak langsung penghinaan kepada kaum KDM kerana dalam suasana masih Hari Raya Kaamatan dan Hari Raya Aidilfitri, tindakan untuk menahan Datuk Peter dilakukan pada hari ini. Jadi kita pun merasa heran juga dengan Dewi Standard ini. Apa yang kita tahu, kita kesal di sini 46 pertuduhan untuk mengubah wang haram yang telah dituduh kepada Datuk Musa Aman gugur begitu saja. Setiausaha Agung KDM Malaysia Muhammad Zinin Andong Ajak berkata, kehadiran mereka di pekarangan pejabat SPRM adalah untuk memberi sokongan kepada Peter kerana beliau adalah pemimpin yang prihatin kepada semua masyarakat KDM sama ada yang bukan Islam ataupun beragama Islam. Selaku kepimpinan KDM yang beragama Islam, saya sangat sedihlah dengan keadaan seperti ini. Karena bagi kami yang berhormat Datuk Peter ini bukan sahaja presiden kepada KDM yang bukan Muslim, tetapi cara beliau membantu, dia tidak kira sama ada kamu bukan Muslim atau Muslim, dia akan membantu dengan sedaya upaya. Dan berkenaan dengan keadaan hari ini, dalam situasi politik sekarang ini, yang mana kita sedang dilanda COVID ini, tiba-tiba lah pula kerajaan kita yang ada sekarang ini, khususnya kerajaan pusat, mengambil tindakan yang kami rasa tidak lain dan tidak bukan, dia berunsur politik. Dan sepatutnya mereka-mereka ini kena menghormatilah keadaan yang sekarang ini, di mana mood Kaamatan dan juga Hari Raya masih lagi berjalan. Sekurang-kurangnya kasih limpas dulu, orang bilang lah, kasih lalu dulu perayaan-perayaan seperti ini untuk supaya kami lebih bersedia. Ketua Menteri yang juga Presiden Parti Warisan Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal menghadiri mesyuarat bersama kepimpinan tertinggi Pakatan Harapan
PH bersama bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad di Ibu Pejabat PKR di Petaling Jaya. Mesyuarat itu dipengerusikan Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim. Selepas mesyuarat 3 jam itu, satu kenyataan media PH berkata proses memuktamadkan segala keputusan akan dibuat dalam masa seminggu. Menurut kenyataan itu lagi, mesyuarat hari ini juga telah menyaksikan perbincangan secara menyeluruh mengenai pendirian setiap parti dan penampakan kemajuan yang amat positif. Kenyataan itu ditandatangani oleh Datuk Seri Anwar, Muhammad Sabu dari Parti Amanah Negara, Lim Guan Eng dari DAP, Tun Dr. Mahathir dan Datuk Seri Muhammad Syafiq. Terdahulu mesyuarat berkenaan berlangsung sejak jam 3 petang lagi dan pertemuan itu dikatakan bagi memuktamadkan usaha PH mengambil alih kerajaan yang kini diterajui Perikatan Nasional. Kes pertama COVID-19 yang dilaporkan di Pitas semalam melibatkan bayi berumur 8 bulan. Kes ini telah mendapat rawatan di Hospital Pitas dan kemudian dipindahkan ke Hospital Kota Marudu sebelum dirujuk ke Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah di Likas untuk rawatan lanjut. Pengarah Kesihatan Sabah, Datuk Dr. Christina Rundi berkata, kes ini dikesan positif semasa menjalani ujian saringan prapembedahan di Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah. Sementara kes baru COVID-19 yang dilaporkan di Kota Kinabalu melibatkan lelaki dewasa yang dikesan melalui aktiviti saringan bersasar. Kes ini dikesan semasa Pejabat Kesihatan Kawasan Kota Kinabalu menjalankan aktiviti saringan tuberkulosis atau TB dan COVID-19. Kes ini telah dimasukkan ke Ward Hospital Queen Elizabeth untuk rawatan. Kedua-dua kes baru ini merupakan kes jangkitan tempatan dan punca jangkitan masih dalam siasatan. Ini menunjukkan jangkitan COVID-19 masih menular dalam masyarakat setempat. Hampir kesemua kes jangkitan tempatan yang dikesan tidak menunjukkan sebarang gejala dan ini menyukarkan pengesanan kes kerana mereka tidak akan tampil ke klinik kesihatan. Kesemua kes dikesan sama ada dalam kalangan kontak atau melalui aktiviti saringan bersasar dalam komuniti atau prapembedahan di hospital. Dengan itu, beliau menasihatkan orang ramai supaya terus mengamalkan norma-norma baharu, lebih-lebih lagi apabila perintah kawalan pergerakan dilonggarkan. Setakat semalam, sebanyak 355 kes COVID-19 dilaporkan di Sabah dengan 12 kes aktif dan 338 kes telah pulih sepenuhnya. Kes kematian kekal dengan 5 kes. Sehingga kini, 99,289 ujian sampel COVID-19 telah dilakukan di Sabah. Kerajaan pusat perlu lebih adil terhadap semua pengusaha pengangkutan awam, bukan hanya tertumpu di Semenanjung Malaysia tetapi juga di Sabah. Ahli Parlimen Sandakan Vivian Wong Syihi berkata, pengusaha kenderaan awam di negeri ini terjejas kerana hanya dibenarkan membawa 50% penumpang berbanding kapasiti sebelum Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Pada masa sama, katanya tiada kajian tambang atau subsidi untuk pengusaha kenderaan awam. Sedangkan kerajaan pusat menerusi pelan pemulihan ekonomi jangka pendek penjana yang dilancarkan minggu lalu menyediakan penawaran baharu My30 tanpa had. Kemudahan itu disediakan bagi perkhidmatan awam komuter di Lembah Kelang, Kuala Lumpur. Katanya jika pengusaha bas di Sabah tidak dapat bertahan, bagaimana ribuan penduduk boleh bergerak ke tempat kerja setiap hari? Justru kerajaan persekutuan perlu lebih adil dengan menyediakan sokongan yang perlu kepada semua pengusaha kenderaan awam di negara ini, bukan saja penduduk di Lembah Kelang. Vivian menegaskan tiada satu pun rakyat Malaysia yang harus dibelakangkan dalam perjuangan memerangi pandemik global COVID-19. Berkat laporan media yang tular, ibu tunggal yang terdesak untuk mendapatkan bekalan darah jenis A dan O bagi 3 anak perempuannya yang mengidap thalassemia agar mereka dapat menjalani kehidupan normal kini menghela nafas lega. Suri rumah Ruslina Asai 40 tahun mendapat sinar harapan selepas menerima banyak panggilan daripada orang ramai di seluruh negara yang bersimpati dengannya. Mereka sanggup menderma darah buat anak-anaknya yang memerlukan pemindahan darah 2 atau 3 kali sebulan. 3 anaknya, Debbie Ashanti Lawrence 16, Christine Rachel 15 dan Priscilla Igres 20 sebelum ini mendapat pemindahan darah seperti biasa. Namun pandemik COVID-19 menyebabkan bank-bank darah di hospital kekurangan bekalan.
Dalam keadaan terdesak, Ruslina sanggup menawarkan untuk membeli darah daripada orang ramai untuk anak-anaknya tetapi tidak berjaya. Ruslina yang mempunyai 6 anak, kematian suaminya yang bertugas sebagai ahli bomba akibat strok Mei lalu menyebabkan kehidupannya bertambah sukar. Mereka sekeluarga terpaksa berpindah daripada kuartus suaminya menjelang Julai ini bagi memberi peluang kepada keluarga ahli bomba yang lain tinggal di sana. Mereka yang ingin membantu boleh menghubungi Ruslina di talian 016 587 1936. Majlis Setiausaha Pakatan Harapan PH menggesa Jabatan Peguam Negara menjelaskan keputusan melepaskan dan membebaskan bekas Ketua Menteri Sabah Tan Sri Musa Aman atas 46 tuduhan rasuah dan pengubahan wang haram berkaitan kontrak konsesi balak di Sabah. Dalam kenyataannya, PH berkata Peguam Negara perlu memberi penjelasan kerana keputusan itu bakal mencerminkan wajah sebenar pentadbiran negara hari ini. Keputusan pejabat Peguam Negara ini amat membingungkan, malah juga mengecewakan memandangkan pertuduhan itu melibatkan dakwaan rasuah dan pengubahan wang haram berjumlah lebih 50 juta dolar Amerika. Wang suapan itu sebagai dorongan untuk melakukan perbuatan berhubung hal ehwal prinsipalnya iaitu memberikan kontrak konsesi balak Sabah kepada 16 syarikat. Menurut kenyataan itu, ia bukan jumlah pertuduhan yang kecil dan juga bukan jumlah wang yang kecil. Terdahulu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini membebaskan dan melepaskan Musa, 69 tahun, daripada 46 tuduhan rasuah dan pengubahan wang haram yang berkaitan dengan konsesi balak di Sabah. Sementara itu, Ketua Wirapati Warisan Sabah, Datuk Aziz Jaman, mahu pihak berkaitan tampil memberi penjelasan bagaimana kes itu boleh ditarik balik dan digugurkan begitu sahaja tanpa sebarang perbicaraan. Beliau berkata Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas sebelum ini mendapati kes terhadap Musa. Di Labuan, 8 remaja menjadi pesalah terakhir ingkar Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Pulau Bebas Cukai itu selepas dikenakan kompan RM1,000 susulan pelanggaran perintah itu pagi semalam. Ketua Polis Labuan, Superintendent Muhammad Farid Ahmad berkata, kesemua remaja berumur antara 17 hingga 19 tahun itu ditahan pada pukul 5 pagi selepas mereka didapati mengadakan perjumpaan sosial di balkoni tingkat 11 Pangsapuri Ganggarak Permai Labuan. Pasukan pemantauan dan rondaan PKPB bergegas ke apartmen itu setelah menerima aduan orang ramai mengenai gangguan bunyi bising di kawasan itu. Ketika pasukan itu tiba di Pangsapuri berkenaan, kesemua remaja itu didapati sedang bermain permainan aplikasi muda alih dan melanggar jarak sosial. Mereka dibawa ke balai polis untuk dikompaun dan diambil kenyataan diri. Mereka yang melanggar PKPB boleh dikenakan denda maksimum RM1,000 dan penjara 6 bulan di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Akta 342. Remaja berkenaan diberikan tempoh 14 hari untuk menyelesaikan kompaun atau berhadapan tindakan pendakwaan mahkamah. Ketua Hadan Izo Editasha Jonis Bijol, Misomo Tokoh Vagu.